Khulafa ar-Rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini rujukan dalam kitab Mustika Hadis, hadis nombor 5, muka surat 30, jilid Muqaddimah, cetakan Jabatan Perdana Menteri Mesir. Jadi jelas kalau dalam konteks Maulid yang disentuh Nabi satu hadis yang masyhur, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu saja. Ni bak hari jadi, sabut hari jadi ni kemudian dah tahu. Nabi SAW sebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan asas fitrah. Kata-kata ini. Dan kalau kita tengok dalam sejarah Islam, sambutan Maulid Rasul ini dibuat oleh satu kerajaan Fatimiyah di Mesir. Ini pada abad yang ke-4 Hijrah. Maknanya 400 tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. 400 tahun lepas itu baru datang sambutan Maulid Rasul. Kerajaan Fatimiyah ini asas mazhabnya ialah mazhab Syiah. Memang dalam konteks sambutan-sambutan ini banyak datangnya daripada Syiah. Sama juga tuan-tuan, kalau kita tengok bacaan Yasin 3 kali pada malam nisfu Sa'ban, ini juga adalah berlaku pada tahun keempat, abad keempat Hijriah. Kalau tengok dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Ini juga hadis yang tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mustika Hadis, jilid nombor 3, bab nisfu Sa'ban, cetakan Jabatan Perdana Menteri. Malam itu berlaku dialog antara Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Maknanya malam itu yang datang ibadat baca Yasin ni, kemudiannya itu berlaku setelah abad keempat tahun Hijriah, ya, 400 tahun setelah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dalam konteks hari ini, Maulid Rasul yang disambut itu ialah nak menceritakan pengkisahan Nabi. Dan ini yang disebut oleh Turun Hadis, dia tak sudah. Pasal Maulid ni hari lahir Nabi yang belum ada apa-apa lagi, baru keluar daripada perut seorang ibu. Maka tiada asas sunnah. Sayyidina Abu Bakar tak buat. Menyambut hari Nabi mati pun Sayyidina Abu Bakar tak buat. Sayyidina Umar tak buat. Sayyidina Osman tak buat. Sayyidina Ali tak buat. Ini 4 sahabat besar yang Nabi sendiri bagi jaminan bahawa mengikuti perbuatan-perbuatan mereka itu sama macam mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiada asas sunnah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, termasuk para sahabat yang besar dan utama. Ada juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh seluruh imam hadis tentang amalan menyambut Maulid Rasul. Sama ada Bukhari, sama ada Muslim, sama ada Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Tidak ada hadis yang sahih. Dalam konteks dunia Melayu, menyambut Maulid Rasul dalam konteks negara Arab, ini tiada asas sunnah. Dalam konteks budaya Melayu, hanya sekadar membuat penceritaan-penceritaan, bukan sampai suatu kewajipan
berdasarkan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang nyambut, ada yang tak nyambut, kan? Kalau dia satu sunnah, patut sambut semua. Baru satu sunnah. Macam tarawih, kan? Semua buat. Ini satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru Ustaz Lone Ranger sangat dangkal dan tiada asas daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada hadis yang sahih, sila kemukakan. Ini perbincangan panjang dibuat, bukan sekarang. Siapakah perawinya, sanad yang sahih atau tidak, hadis mutawatir atau dhaif. Ini konteks masalah hadis, ilmu hadis. Kalau ada hadis, sila. Kalau tiada, maka tindakan Ustaz Lone Ranger yang menyuruh menjentik telinga mereka yang mengatakan sambutan Maulid Rasul tiada adalah suatu tindakan yang sangat keterlaluan. Apakah ini bentuk tindakan seorang ustaz yang diberikan tempat dalam masyarakat? Sedangkan Al-Quran jelas. Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaulah ada tak betul, bukan jawab dalam media yang seperti ini, tetapi hendaklah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan enak. Ini kaedah dalam konteks dakwah. Dan dalam konteks kita, mesti kita lawan tuduhan. Tak boleh kita biar begitu saja. Dan tuduhan ini sangat liar, tidak bertanggungjawab, disampaikan oleh satu ustaz. Patutnya ceramah Tubuh Aziz tak perlu jawab, benar dah perkataannya, ya. Tapi oleh kerana ada budaya nak jawab, bila nak jawab nampak lompong, ya. Ustaz Lone Ranger sedia mempertahankan tubuh Nabi, tapi tidak bersedia mempertahankan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati sebagai seorang ketua negara yang menegakkan politik Islam, menegakkan pemerintahan Islam, menegakkan hukum hudud dan kisah. Apakah hanya dengan mempertahankan tubuh Nabi, mengatakan orang lain menghina Nabi, ini suatu tindakan yang tepat dalam konteks menghayati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Justru itu, tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita melihat dan menerangkan. Sebab orang yang tengok internet ini, hampir semua orang melihat kepada video yang ditayangkan, hampir semua. Dan mesti kita jawab. Selain daripada selama ni ada ucapan Ketua Pemuda untuk menjawab persoalan ini, supaya akhirnya masyarakat jelas bahawa yang disebut oleh Ustaz Lone Aziz ini adalah tidak bertentangan dengan sama ada menghina sunnah Nabi atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tak ada kaitan. Ramai orang sedang menunggu jawapan daripada pimpinan PAS terhadap video yang tidak bertanggungjawab ini.
Kadang-kadang orang tak faham lorak Kelantan ni. Tu pun orang ambil kesempatan juga buat penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat penghinaan kepada Tuan Guru ni Aziz Mursyidul Ampas. Dalam pengalaman kita ke Moja, Radio Syihanuk pun sambut Maulid Rasul. Kalau nak tengok kontak Maulid Rasul, dia buat ceramah dalam istana. Jadi maknanya kalau disebut oleh Tok Guru Aziz kerja ni tak habis, benarlah. Kerja ni memang dibuat oleh semua orang nak tunjuk bahawa mereka itu kononnya bersama dengan umat Islam. Syihanuk kekal dengan Buddha ni. Walaupun dia buat sambutan Maulid Rasul dalam konteks tiap-tiap tahun dibuat di istana. Sama juga dengan Ustaz Lorenzo. Siap dia mempertahankan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bersedia untuk mendongkong perjuangan Nabi menegakkan hukum Allah, hudud dan kisah. Tidak bersedia untuk berceramah topik-topik yang kritikal. Bersedia hanya topik-topik yang famous, yang tidak menyentuh mana-mana pihak dalam masyarakat. Oleh demikian saya anggap usaha yang kita buat ni sangat bermakna, dan mudah-mudahan menjadi saksi depan Tuhan bahawa kita benar mempertahankan pimpinan kita, macam mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talzamu bi jama'atil muslimin, hendaklah kamu dengan jamaah Islam, wa imamahum, dan para pemimpin mereka. Kita pertahankan hari ini Tuan Guru ni Aziz. Mudah-mudahan dialah memimpin kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Dan saya sangat menjangkakan bahawa jawapan ini mendapat serangan balik daripada Ustaz Lorenzo. Pasti dah pasti. Sebab kita pun nak publish media ni ke, lancar ke YouTube juga, jadi mesti dapat serangan balas. Tapi cukuplah sekadar ini untuk kita pertahan pimpinan utama kita, Tok Guru ni Aziz Mursyidul Am Parti Islam se-Malaysia. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas ni kita akan sambung tayangan apa jawapan yang dibuat oleh Ustaz Lorenzo ni. Untuk pengetahuan sahabat yang hadir pada malam ni, Tuan okey Ustaz, masuk bergegas supaya terusin ada tazkirah lagi. Terima kasih Ustaz. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, Ustaz yang dikatakan Lorenzo ni, saya panggil untuk pagi ini kenapa? Kerana beliau adalah ahli PAS. Ahli PAS cawangan manja. Allah manja beliau. Cawangan saya sendiri. Sebelum ni kami teragak-agak. Selepas saya cek dengan database PAS Ustaz, ada nombornya dan tarikh lahirnya sama tarikh lahir dengan saya. Dan jadi kita merasa satu kekecewaan lah. Dan kita mengharap supaya Ustaz ni supaya kembali kepada kebenaran kepada kita, dan jangan terlalu sangatlah mengikut dorongan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita, insya-Allah. Dan kita akan sambung. Abang ni masuk balik.